الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya kita dapat berjumpa kembali melalui aplikasi Zoom pada petang hari ini. Dan for your info, mungkin saya akan ada masa 1 jam saja. Okay, minta maaf kerana hantar anak ke asrama pukul 4 nanti. Okay, kita akan meneruskan pada petang hari ini poin 1.7. 1.8. 1.9. Page 194.1.19. 194 119 ya. Ya, betul. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hendaklah saudara fahami bahawa pandangan syarak dan pandangan akal ada kalanya kelihatan tidak seiring. Tetapi syarak dan akal tidak bercanggah dalam perkara qat'i atau perkara yang telah jelas dalilnya. Oleh itu, hakikat ilmiah yang sah sekali-kali tidak akan bercanggah dengan kaedah syariat yang tetap. Apabila terdapat suatu pertentangan, maka perkara-perkara yang bersifat dhanni atau perkara dhanni itu maknanya sangkaan, ya. Perkara-perkara pendapat akal semata-mata itu disebut dhann. Hendaklah diulas dan ditakwilkan supaya sesuai dengan hakikat qat'i. Tetapi seandainya terdapat pertentangan di antara kedua-dua perkara yang bersifat dhanni berlaku, maka hendaklah diutamakan pandangan syarak daripada akal biasa, dan pandangan syaraklah yang lebih patut dipatuhi, sehinggalah perkara-perkara dhanni akal tadi benar-benar dapat dibuktikan kebenarannya. Jika tidak demikian, maka gugurlah pandangan akal itu dengan sendirinya. Okey. Yang pertama, ulasan saya ialah yang dimaksud dengan syarak ataupun syariah ialah agama Allah, syariat atau undang-undang Allah Subhanahu wa taala, atau apa jua yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedua, asy-syari'u, yang menurunkan atau menetapkan syariat disebut syari'un. Maknanya yang menetapkan syariat. Okey. Yang berhak menetapkan syariat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kalau kita rujuk surah 42 ayat 21 kalau tak salah, Allah ada berfirman di situ, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya ulang ya. Surah 42 ayat 13. 42 ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء
wa yahdi ilaihi may yunib. Perhatikan lafaz pertama pada ayat ini, syara'a. Allah telah mensyariatkan bagi kamu. Syara'a. Allah telah mensyariatkan kepada kamu perkara agama. Jadi dari ayat ini jelas bahawa asy-syari' yang mensyariatkan suatu syariat itu dan yang berhak menetapkan suatu syariat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu di ayat 21, surah yang sama ya, ayat 21, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, am lahum syuraka'u syara'u. Itu kalimahnya. Syara'u. Kalau tadi syara'a itu past tense verb singular, di sini past tense verb plural. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Patutkah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang menentukan mana-mana bahagian dari agama mereka sebarang undang-undang yang tidak diizinkan oleh Allah? Patutkah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang menetapkan peraturan, menetapkan syariat agama bagi mereka yang tidak diizinkan oleh Allah? Jadi jelas dari kedua ayat ini bahawa asy-syari'u huwa Allah. Maka yang menetapkan, menurunkan syariat adalah Allah Subhanahu wa taala, dan syariat Islam ini mesti apa-apa yang datang dari sisi Allah dan apa yang diturunkan Allah kepada kita. Oleh itu, kalau kita rujuk satu saja lagi ayat, Al-Baqarah 170, Al-Baqarah 170, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Al-Baqarah 170. Al-Baqarah 170. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ittabi'u, turutlah, ikutilah oleh kamu ma anzalallah. Saya rujuk itu, ma anzalallah, apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah. Jadi jelas ini dalil bahawa syariat itu apa yang diturunkan Allah. Syariat datang daripada Allah, apa yang diturunkannya, dan Allah lah asy-syari'. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah menerima saja syariat itu. Di surah 3 ayat 32. Surah 3 ayat 32. Allah berfirman di situ, Qul ati'u Allah war rasula fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Anda perhatikan kalimat ati'u hanya sekali disebut pada ayat ini, yaitu ati'ullaha, taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Ayat ini menerangkan pada kita bahawa daripada Allah lah datangnya turunnya syariat dan Rasulullah hanya menerimanya. Okay. Ini ayat ini ya.
daripada Allah turunnya syariat, sedangkan Rasulullah hanya menerima apa yang diturunkan tu. Nabi SAW tidak campur tangan. Dia tidak interference terhadap apa yang diturunkan oleh Allah. Dia hanya menerima sepenuhnya, sebulat-bulatnya, lalu Nabi membacakannya kepada manusia. Itu ati' Allah. Jadi wajib taat kepada Allah. Seluruh syariat datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey. Next point ingin saya bincangkan untuk menjelaskan 1.19 ini. Di surah 7 ayat 54, surah 7 I think he dropped off. We had the same problem just now with Kariman too, kan? Masuk balik. Cakap lah, aku dah cakap. Aku tak nampak muka orang. boleh dengar tak? Boleh Ustaz. Halo, ada masalah? Ha? Boleh dengar. Ada masalah tadi, boleh dengar tak? Boleh. InsyaAllah. 7.54. Halo, Assalamualaikum, boleh dengar tak? Cakap aja Ustaz, kita dengar. Halo, Boleh dengar. Boleh dengar. boleh ya? Boleh. InsyaAllah. Boleh dengar tak? Boleh. Okey, saya ulang ya. Ya, saya ulang. Tentang syariat. Sekarang tak dengar Ustaz. Something wrong. Dia tadi hari ni memang dia whole day lah. Dekat itu tadi Zoom dekat itu pun tak the same thing happen. Tapi apa orang yang ustaz ni? Ha? Tak ada, yang kena pada the speaker. Macam ni ke? Tak, kita kat bawah. Tak dengar Ustaz. Ha? Okey, boleh. Ada technical error kan? Tak tahu. Katanya pagi tadi pun ada problem juga. Itu tadi tiba-tiba berhenti and then connecting, berhenti lagi. Okey, sekarang okey ke? Ya. Okey. InsyaAllah. Surah 7 ayat 50 surah 7 ayat berapa tadi? 54. 54. Okey. Surah 7 54 di hujung ayat itu ada kalimah bunyinya ala lahul khalqu wal amru. Ala lahul khalqu wal amru. Hujung ayat tu. Ala lahul khalqu wal amru. Itu saja yang ingin saya rujuk ya. Ingatlah kepada Allah jualah tertentu urusan
menciptakan sekalian makhluk dan urusan pemerintahan. Okey. Itu ayatnya. Ingatlah bahawa hanya kepada Allah jualah urusan menciptakan seluruh makhluk dan urusan pemerintahan. Maknanya urusan untuk mengatur dengan peraturan Allah disebut syariat. Okey. Next point. Dalam syariat ini dalil-dalilnya yaitu wahyu Al-Quran dan Sunnah disebut dalil qat'i. Qaf ta'in dengan ya. Sini dalam buku kita tadi disebut qat'i. Secara bahasa qat'i maknanya yang telah putus. Maksudnya yang telah jelas lagi tetap dengan dalil syar'i yaitu firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil-dalil syariat yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi itu disebut dalil qat'i. Sudah fix, tetap, tidak berubah. Itu disebut qat'i. Kenapa dia seperti itu? Sebab sumber syariat Islam yang pertama adalah Al-Quran yang merupakan firman Allah. Yang kedua ialah hadis atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada Al-Quran dan hadis, dua-duanya wahyu. Maka benar adanya. Okay? Benar adanya. Kita mesti membenarkan firman Allah dan sabda Nabi tanpa ada keraguan sedikit pun. Kerana Allah Subhanahu wa taala sentiasa benar firman-Nya. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapakah yang lebih baik ucapannya, perkataannya selain daripada Allah. Qul sadaqallah, katakanlah benarlah Allah dengan firman-Nya. Kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber syariat nombor 2 ialah hadis atau sunnah. Dan hadis atau sunnah ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sentiasa benar. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah 53 ayat 3 dan 4, Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa berada di bawah naungan wahyu. Maka adalah mustahil Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyampaikan syariat ini mengikut hawa nafsunya. Okey. Surah 53 ayat 3 dan 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu. Okey. Dan tidaklah yang disampaikan atau diucapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengikut hawa nafsunya, tetapi yang disampaikannya adalah wahyu yang diterimanya, yang datang, yang diwahyukan kepadanya. Okey. Jadi ini dalil ayat ini bagi menyatakan bahawa apa yang disampaikan Rasulullah juga adalah wahyu, iaitu berupa keterangan-keterangan Rasulullah itu adalah juga syariat. Bagi menjelaskan syariat Allah, Nabi menjelaskannya
melalui lisannya, melalui perbuatannya, melalui takrirnya atau komen atau endorsement Nabi. Coba rujuk surah 16 ayat 16 ayat 44. 16:44. Oke, Allah berfirman di situ surah 16 ayat 44. Di tengah-tengah ayat wa anzalna ilaika dzikra. Wa anzalna, dan kami pula turunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam az-dzikra, maknanya Al-Qur'an. Lalu setelah Nabi menerima az-dzikra, Al-Qur'an sepenuhnya daripada Allah tadi, lalu apa tugas Nabi kalau begitu? Litubayyina. Itu ayatnya. Litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Supaya engkau, di sini, supaya engkau menerangkan atau menjelaskan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya. Jadi di sini ada kalimat litubayyina, supaya engkau menerangkan atau menjelaskan. Okey. Nabi SAW menjelaskan syariat Allah, Al-Quranul Karim, akidah, ibadah melalui lisannya. Misalnya adalah Nabi SAW berkata atau Nabi bersabda. Itu lisan. Ataupun Nabi menerangkannya melalui atau dengan perbuatannya, by practical. Misalnya salat, Nabi salat, jadi kita mesti ikut cara Nabi. Atau ada kalanya Nabi memberi komen atas amalan yang dilakukan oleh seorang sahabat, sama ada baginda menyetujui ataupun tidak. Itu disebut takrir. Maka ketiga-tiga jenis hadis Nabi, yaitu ucapan, perbuatan, dan endorsement, pengakuan Nabi SAW ke atas suatu amalan yang dilakukan para sahabat, itu ketiga-tiganya merupakan sumber syariat yang kedua. Nabi SAW ketika menerangkan itu, keterangan-keterangan Rasulullah itu tetap di bawah instruction langit. Maka tadi sudah kita sebut Nabi SAW tidak akan menerangkan sesuatu mengikut his own desire. Karena Nabi tidak punya self-interest. Jadi dia terangkan keterangan Rasulullah itu di bawah kawalan Allah Subhanahu wa taala. Hingga ada satu amaran keras daripada Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kalau kita rujuk surah Al-Haqqah, kita tengok surah yang ke-69 ke? Surah 69, surah Al-Haqqah ayat 44, 45, 46. Surah 69 ayat 44, 45, 46. Bismillahirrahmanirrahim, ayat 44. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, dan kalaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan Al-Quran itu mengatakan atas nama Allah, atas nama kami, atas nama Allah, secara dusta sebarang kata-kata rekaannya, maka ayat 45, la akhadna minhu bil yamin, sudah tentu kami akan menyentapnya dengan kekuasaan kami. Dan ayat 46, thumma laqata'na minhul watin, kemudian sudah tentu kami akan memutuskan tali jantungnya supaya ia mati dengan serta-merta. Bayangkan para jamaah, Allah memberi warning begitu keras sekali kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sekiranya baginda mengucapkan perkataan on behalf of Allah, padahal Allah tidak
menyetujuinya, tidak menurunkan wahyu. Ini cukup dalil, menjadi dalil bahawa Rasulullah itu dalam menerangkan, menyampaikan dan menerangkan syariat itu tidak mengikut pandangannya sendiri. Tidak mengikut pendapatnya sendiri. Okey. Jadi syariat yang dibawa atau yang diturunkan Allah berupa Al-Quran dan diterangkan Nabi itu sifatnya qat'i. Qat'iyyud dilalah. Dalil yang pasti, yang sudah firm, sudah fix. Kemudian kedua, walau begitu, Islam tidak menghalangi akal manusia untuk tetap berperan. Salah satu di antara banyak nikmat karunia yang dianugerahkan ke atas manusia ialah Allah menganugerahkan akal. Dan insting akal ialah selalu bertanya dan berfikir. Akal itu alat to think, untuk berfikir. Alat to understand, untuk memahami sesuatu. Maka syariat dengan akal itu tidak kontradik. Hanya saja syariat, akal bukan sumber syariat. Tapi akal hanya alat untuk memahami syariat. Okay? Soalnya itu, ekoran dari pernyataan tadi, dalam sumber rujukan agama ini, semua ada 4 yang diterima oleh seluruh umat Islam. Yang nombor 1 dan 2 adalah wahyu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nombor 3 disebut konsensus ulama. Konsensus ulama iaitu ijma' ulama. Ya, konsensus para ulama. Keempatnya qiyas atau analogi. Okay. Nah, dari 4 sumber rujukan agama Islam, yang autentik benar, autentik benar hanya nombor 1 dan 2. Al-Quran dan Sunnah. Autentik benar. Karena itu wahyu. Adapun nombor 3, nombor 4, di situ ada peranan akal. Di situ ada peranan akal. Saya akan bagi tahu atau diulang lagi mafhum sebuah hadis yang pernah kita sentuh hadis itu. Nabi SAW pernah mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sebagai pendakwah ke negeri Yaman, ke selatan Madinah, negeri Yaman. Pesan Nabi SAW, wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi salah satu puak dari 2 puak people of the book. Okay, di Najran, di Yaman, itu orang Kristian. Maka hendaknya perkara pertama yang engkau seru mereka kepadanya ialah kepada la ilaha illallah, mentauhidkan Allah, dan keduanya mereka mesti mengakui kerasulanku. Kemudian agak sedikit panjang hadisnya, saya ringkaskan saja. Nabi SAW bertanya kepada Mu'adz, wahai Mu'adz bin Jabal, sekiranya timbul suatu masalah di Yaman, ada masalah, problem, macam mana awak nak menyelesaikannya? Kata Mu'adz bin Jabal, saya akan merujuk Al-Quran Al-Karim. Merujuk pada Al-Quran. Baiklah. Sekiranya tidak ada dalam Al-Quran, saya akan merujuk kepada sunnah Nabi SAW. Sekiranya dalam sunnah pun tidak ada jawabannya, bagaimana? Ya Rasulullah, saya akan menggunakan kemampuan thinking, akal fikiran saya, tetapi tidak akan kontradik dan melampaui batas, serta tidak akan wala alu, tidak mungkin saya akan melangkahi Al-Quran dan Sunnah.
Jadi Muaz tadi mengatakan, kalau ada satu-satu masalah timbul, saya akan selesaikan masalah itu dengan merujuk pada Al-Quran. Kalau tidak ada, saya akan merujuk hadis Nabi SAW. Kalau tidak ada, saya akan gunakan kekuatan akal fikiran saya, wala alu, dan saya tidak akan melampaui keduanya. Subhanallah, dipeluklah Muaz bin Jabal oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mentaufikkan utusan Rasulnya pada perkara yang disukai oleh Rasulnya. Artinya poin yang ketiga itu, setelah Quran dan Sunnah, Muaz bin Jabal menggunakan his own thinking, to solve the problem yang berlaku di Yaman. Jadi di sini akal punya peranan, tetapi tidak untuk membuat syariat, hanya untuk bagaimana syariat itu dapat diimplementasikan, mau kepada praktikalnya, how to practice it, mau kepada situ. Bolehlah kita umpamanya sekarang, katalah nak pergi haji. Allah mewajibkan haji ke atas setiap mukmin yang sudah akil baligh dan berkemampuan. Nah, masalahnya sekarang, how are we going to Makkah? Di sini peranan akal. Jadi akal tidak masuk dalam urusan ibadah hajinya itu. Tapi manajemen. Macam mana nak mengatur perjalanan ibadah haji supaya smooth, selesa, selamat. Ini kerja akal. Okay. Akal tidak boleh berkata begini misalnya. Di zaman kita ini orang pergi haji tidak kurang dari 2 juta ke 3 juta. Katalah seperti itu. Hingga berlakulah kesesakan yang ada kalanya berakibat keburukan. Okey? Yang ini berlaku umpamanya desak mendesak, mungkin ramai yang jadi mangsa, meninggal dunia. Lalu Allah ada berfirman dalam Al-Quran, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Ibadah haji itu dilakukan pada bulan-bulan yang telah diketahui, telah dimaklumi. Itu kalimah Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Okey. Ada orang berpendapat, merujuk pada jamaah haji yang begitu ramai sekali, ada kalanya mengakibatkan berlaku kesesakan dan ada yang jadi korban. Sementara Allah berfirman pada Al-Baqarah 197, masa untuk mengerjakan ibadah haji itu ialah beberapa bulan yang termaklum. Okay. Iaitu mula daripada Syawal, kemudian Zulqa'dah dan Zulhijjah hingga hari 13. Nah, itu persediaan. Maha suci Allah. Kenapa Allah sebut bulan Syawal? Allah Maha mengetahui sebelum ianya berlaku bahawa ada umat Islam in the future yang akan tinggal jauh daripada Kaabah al-Musharrafah. Dan perlu kepada manajemen. Dan di negara kita, di bawah kerajaan kita melalui tabung haji, mulanya orang jamaah haji Malaysia akan menunaikan haji pada bulan Syawal. Betul tak? Pertengahan Syawal mungkin. Adalah kloter pertama, kedua, ketiga, seterusnya seperti itu. Untuk tadi membuat satu manajemen. Lalu ada orang berfikir, since Allah berfirman, mengerjakan ibadah haji pada bulan-bulan yang termaklum, iaitu di awal Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, sementara almost every year berlaku umpamanya accident, ada orang yang otaknya geliga barangkali. Bagaimana kalau kita atur Asia Tenggara, seluruh negara Asia Tenggara bulan Syawal saja.
Kemudian bulan Zulqa'dah, negara lain, Afrika dan lain sebagainya. Dan nanti bulan Zulhijjah, baru pula umat Islam di negara lain. Itu sudah ada ditimbulkan isu ini di negara kita oleh orang-orang liberal. Mereka meniru apa yang diucapkan oleh liberalis di Jakarta, di Indonesia. Kemudian kedua, ada pula idea geliga tapi gila. Apa dia? Dia kata memandangkan kos ibadah haji ini sangat besar. So, kita buat saja duplikat Kaabah, diletakkan di misalnya Kuala Lumpur lah, di Padang Merdeka. Kita duplikat, kita buat tawaf di sini saja, buat apa? Yang penting kan sama pusingnya itu. Itu sudah ada idea-idea yang macam itu. Dia nak duplikat, nak buat Kaabah. Nah, saya sekedar bagi contoh. Apabila ada pemikiran macam itu daripada otak manusia, dia mesti direfer pada syariat, pada Al-Quran dan Sunnah. Jika jelas-jelas kontradik kerana kewajiban haji, pelaksanaan ibadah haji telah ditetapkan oleh Allah tempat dan masanya. Mina, Arafah, Muzdalifah, Mina. Okey? Masy'aril Haram, itu saja. Jadi tidak boleh kita menunaikan ibadah haji apapun juga alasannya di negara masing-masing. Maka akal tidak boleh mendahului syariat. Atau jika pemikiran akal itu bercanggah dari syariat, maka dengan sendirinya pemikiran itu ditolak. Kenapa? Karena itu dhanniyah, itu disebut dhanni. Prasangka, tadi disebut pada buku kita ini, akal itu sifatnya dhanni. Bukan qat'i, lawan kepada qat'i ialah dhanni. Bersifat dhanni atau perkara-perkara pendapat akal biasa semata-mata. Nah, pendapat akal ini, kita ni siapa pun juga, kalau kita punya pandangan, ada 3 kemungkinan. Boleh jadi ya, pandangan kita itu benar. Kedua, boleh jadi tidak. Dan ketiga, mungkin saja benar, mungkin pula salah. Itulah sifat akal. Maka sifat akal, fikirannya yang macam ini, tidak boleh diguna sebagai sumber syariat. Tak boleh. Jadi, sekali lagi kesimpulannya, akal itu alat untuk memahami syariat, maka tidak boleh meletakkan akal logik di atas wahyu, tak boleh. Tengok larangan Allah di surah 49 ayat yang pertama. Surah 49 Al-Hujurat ayat nombor yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hujurat ayat pertama. Ya ayyuhalladzina Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang telah beriman, janganlah kamu memandai-mandai melakukan suatu perkara sebelum mendapat hukum atau kebenaran Allah dan Rasul-Nya. Itu ayatnya. Jelas ayat ini merupakan larangan. Allah melarang orang-orang yang beriman dari mendahului Allah dan Rasul. Janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya dalam menetapkan sesuatu hukum dalam agama ini. Kita tidak boleh. Kalau janganlah kamu menetapkan suatu hukum dalam agama, berarti sumbernya akal kita.
Maka akal tidak boleh diletakkan di hadapan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Itu kesimpulannya. Kenapa? Kerana akal sifatnya dhanni. Dia prasangka, could be yes, could be not. Could be yes and not. Itulah akal. Sementara wahyu itu absolutely right. Okay? Ini salah satu larangan mendahulukan logik daripada wahyu. Kemudian akan kita dapati dalam syariat Allah ini ada benda-benda yang logik manusia tidak boleh terima. Kalau ada isu itu, maka akal mesti ditolak walaupun dia tidak boleh menerima syariat. Contohlah, sekedar contoh. Ini Profesor Dr. Hamka ada ceritalah dalam tafsir Al-Azhar. Ada perkara-perkara syariat yang tidak rasional. Contohnya apa? Beliau menulis dalam buku itu, antaranya lah. Okey, kalau kita batal wuduk sebab terkentut. Batal wuduk, tut atau tit, apa-apalah bunyinya. Yang penting batal. Okey. Nah, apabila batal wuduk yang dibasuh mana? Muka ke ataupun bontot tadi? Tentu muka kan bila wuduk kan? Kata Profesor Dr. Hamka, kalau ikut logik aku sebab yang kentut itu, okey, yang kentut itu bontot aku, maka mesti aku basuh belakang lah, dia kata. Kalau ikut logik. Tetapi bila batal wudu, ulangi wudu dan yang pertama sekali yang wajib ialah basuh muka. Yang tadi keluar angin tu tak dibasuh pun. Jadi logik di situ akal tidak boleh tak boleh menerima rasional tu. Memang tidak akan masuk akal. So ketika akal tidak boleh menerima syariat, akal mesti tunduk patuh taat sepenuhnya. Contoh lain. Kita haji, terutama nak ibadah haji. We spend thousands, more than 10K. Pergi ke Mina, di hari tasyrik, apa yang kita buat? Melontar batu. Jauh-jauh aku hanya jamarat aja. Buat apa aku ni? Orang gila ke aku ini? Coba fikirkan dengan otak. Susah otak nak menerimanya. Susah. Okey? Salat. Waktu subuh itu kita fresh. Physically, mentally, and our air also very fresh kalau pagi. Kenapa Allah perintahkan salat subuh 2 rakaat? Zuhur pula yang penat-penat kerja, ya Allah dah penat, suruh 4 rakaat. Coba fikirkan dengan otak. Pasti otak akan menolaknya. Nah, ketika hal ini berlaku, maka akal logik mesti dikembalikan pada syariat. Tidak semua syariat Allah itu boleh dilogicalize, boleh dilogikkan, tidak. Okey? Jadi tadi Allah melarang pada surah 49 ayat pertama mendahulukan logik daripada wahyu. Okey? Nah, itu apa yang ditetapkan oleh syariat terima. Walaupun tidak masuk akal kita. Okey? Isunya syariat Allah itu bukan mesti dirujuk pada akal kita. Kalau akal kita boleh terima, kita terima. Kalau tidak, kita tolak. Bukan itu. Bukan itu. Ya, syariat ialah tuntutan adanya iman. Okey, dan iman itu selalu tunduk patuh taat. Maka di dalam Al-Quran Allah sebut as-silmi. Surah Al-Baqarah 208. Tengok, Al-Baqarah 208. Allah berfirman di situ, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Betul tak? Al-Baqarah 208.
Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam as-silmi, agama Islam, dengan mematuhi segala hukum hakamnya. Itu disebut as-silmi, maknanya syariat. As-silmi maknanya syariat, hukum hakam yang ditetapkan oleh Allah. Itu disebut as-silmi. As-silmi ini tunduk patuh taat sepenuhnya pada hukum hakam Allah after ada iman. That is why Allah menyebut wahai orang-orang yang beriman. Kalau sudah ada iman, maka imanlah yang akan menerima ketetapan Allah, bukan lagi akal. Imannya. That is why mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Tidak sami'na nanti dulu ya, saya fikirkan dahulu. Sami'na wa nanti dululah. Bagilah kami masa ya Allah untuk kami kaji dahulu sama ada undang-undang-mu ni ya Allah sesuai atau tidak dengan kami orang moden ini. Itu tidak ada dalam Islam. Kalau ada orang macam itu, maknanya dia mesti memperbaiki imannya kepada Allah. Jadi iman tu menerima totally apa jua yang turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendahulukan akal. Okey. Jadi kita balik lagi di sini pada buku kita. Ya. Apabila terdapat suatu pertentangan, maka perkara-perkara yang bersifat dhanni hendaklah diulas dan ditakwil supaya sesuai dengan hakikat qat'i. Ada yang boleh ditakwil, tapi kalau soal sifat-sifat Allah, nama Allah tidak boleh ditakwil. Okey. Karena itu ada dalam ayat Al-Quran ini, dalam ayat Al-Quran Allah berfirman surah 3 ayat nombor 7. Ayat Quran ini ada dua jenis. Satu disebut ayat muhkamat, kedua ayat mutasyabihat. Surah 3 nombor 7. 3 nombor 7. Di tengah-tengah ayat, ataupun saya baca seluruhnya ayatnya, bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitab. Dialah Allah yang menurunkan kepada kamu wahai Muhammad kitab suci Al-Quran. Minhu, sebagian besar daripada ayat Al-Quran itu ayatum muhkamat. Ayat-ayat muhkamat. Apa arti muhkamat? Ayat-ayat yang qat'i, yang tetap, tegas dan nyata maknanya serta jelas maksudnya. Itu disebut muhkamat. Hunna ummul kitab. Ya, ayat-ayat muhkamat itu ialah ibu atau pokok isi Al-Quran. Wa ukharu, dan kedua, ada jenis ayat Al-Quran yang disebut mutasyabihat. Ayat-ayat yang mutasyabihat maknanya ayat yang samar-samar, tidak terang maksudnya. Bagi ayat berikutnya ya. Fa'amal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun oleh sebab itu timbullah faham yang berlainan menurut kandungan hati masing-masing. Adapun orang-orang yang ada dalam hati mereka kecenderungan ke arah kesesatan, maka mereka selalu menurut apa yang samar-samar dari Al-Quran untuk mencari fitnah dan mencari takwilnya, memutarkan maksudnya menurut yang disukai hawa nafsunya. Hal ini berlaku sama ada orang Syiah ataupun orang liberal, dia menggunakan ayat yang sama, tapi mereka memahaminya dengan cara ditakwil ikut pada otak mereka. Begitu. Karena mereka tidak faham. Misalnya ketika Allah berfirman, dirikanlah salat di awal pagi dan awal petang. Ada Kasim Ahmad and the gang mengatakan salat yang wajib 3 waktu ajalah. Ada yang mengatakan pagi dan petang aja. Karena tidak faham.
dan tidak mau faham. Padahal itu bahasa Arab. Bagaimana Rasulullah menerangkan ayat itu? Bagaimana para sahabat memahaminya? Jadi mereka ni yang sudah terkontaminasi atau polluted minda dan jiwa mereka, mereka lebih cenderung pada ayat mutasyabihat. Tengok berikutnya, fa ammal ladzina fi qulubihim wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah Subhanahu wa taala tentang ayat-ayat mutasyabihat. Misalnya alif lam mim, apa maksudnya? Yasin, itu mutasyabihat. Atau tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, asmaullah, zat Allah, itu mutasyabihat. Tentang hidup di alam barzah, di akhirat, semuanya mutasyabihat. Nabi kata mayat itu apabila ditinggalkan akan didudukkan untuk ditanya macam mana nak duduk padahal di atas tu ada papan. Jadi otak sudah tidak boleh menerima ketika itu. Jadi balik lagi tadi bahawa yang ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang pada ayat tadi, adapun orang-orang mukminin, kalau Anda tengok selanjutnya ya, warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indina min indi rabbina. Perhatikan. Tak ada yang tahu takwil kecuali Allah. Warrasikhuna fil ilmi. Adapun orang-orang yang tetap teguh mendalam pengetahuannya dalam ilmu-ilmu agama, mereka berkata apa? Amanna bihi kullum min indi rabbina. Kami telah beriman kepadanya, semuanya itu datang dari sisi Tuhan kami. Tengok, beza betul orang mukmin dan orang liberal dalam menyikapi syariat. Kalau ada yang mutasyabihat, bercanggah, maka dikembalikan pada syariat, bukan akal yang mesti dirujuk. Sebaliknya, letakkan akal di belakang wahyu. Dan kerana pemikiran akal itu tidak qat'i tapi dhanni. Begitu. Jika sekiranya, saya balik lagi pada buku ini, tetapi seandainya terdapat pertentangan di antara kedua-dua perkara bersifat dhanni, yang diutamakan hendaklah diutamakan pandangan syarak daripada akal biasa, dan pandangan syarak lah yang lebih patut dipatuhi sehingga perkara-perkara dhanni akal tadi benar-benar dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi kalaulah ada contradiction antara akal dan wahyu, maka mesti mendahulukan wahyu. Begitu kaedahnya. Sekarang ni kita ada anak-anak Melayu yang terpengaruh dengan pemahaman liberalism. Mereka sangat liberal dalam beragama. Kenapa? Mendahulukan otak mereka yang cetek itu. Ini adalah memang fitnah. Sepanjang masa akan ada saja orang yang macam itu. Dan apabila ada, maka kita tetap berpegang dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabawiyah. Jika tidak demikian, maka gugurlah pandangan akal itu dengan sendirinya. Jadi, akal mesti dirujuk pada wahyu. Selari dengan spirit wahyu, teruskan. Jika tidak, maka wahyulah yang mesti diterima ataupun didahulukan. Okay. So, ada apa-apa soalan tentang poin ini? 119 tu. Okey, kalau tidak ada soalan, saya mengundur diri. Jadi sudah pukul 4 ni, kena ada urusan hantar anak ke asrama. Ya, Ustaz. Pendaftaran dan lain sebagainya. Kita berhenti dulu di sini. InsyaAllah kita akan sambung pada masa hadapan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Minta maaf
Aqulu qali hadza wa astaghfirullah. Mari kita akhiri majlis ilmu ini dengan bacaan tasbih InsyaAllah. kifarah. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.